Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh tangkuasa Surau Wangsa Melawati dan pengusinya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadrat Allah dengan inayah dan taufik daripada Allah. Kita berkesempatan, berpeluang untuk meraihkan pada malam ini suatu malam yang dirancang bagi kita mengimarahkan bulan Rajab, bulan yang didoakan keberkatan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia merupakan satu anjuran dalam Islam, iaitu bagaimana untuk kita merancangkan dan memprogram ataupun mencipta aktiviti-aktiviti yang berfaedah bagi kita merebut keberkatan bulan Rajab, keberkatan bulan Sya'ban, yang mana keduanya merupakan gerbang menuju bulan pahala dan bulan yang sangat hebat, iaitu bulan Ramadan. Kalau kita tidak merancang dalam perkara yang baik, maka kita akan ditewaskan dengan kebatilan yang dirancang. Jadi sebab itulah memprogramkan masyarakat dengan majlis ilmu, mengimarahkan bulan-bulan, malam-malam dengan sesuatu perkara yang berfaedah. Malah kita mengambil tanggungjawab untuk mewar-warkan juga, mentularkan program-program yang baik ini kepada masyarakat. Adalah sebahagian daripada ibadah kita, sebahagian daripada perjuangan kita, dan pastinya adanya pahala sisi Allah Ta'ala. Kalau kita tidak merancang perkara ini, maka kebatilan yang terancang akan mengalahkan kita. Dan kebatilan yang buruk, kebatilan yang merosakkan, menjahilkan umat, memesongkan umat, menghanyutkan umat,
akan mengalahkan kita walaupun kita di pihak yang benar. Dan walaupun bukan semua yang dirancang itu 100% menepati kehendak kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyoal kita esok di akhirat berjaya ataupun tidak. Tapi Allah Taala akan bertanya pada kita, apakah kita melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah pada kita, iaitu berusaha untuk mengimarahkan muka bumi Allah ini. Kan? Mengajak manusia seramai-ramainya kepada Islam. Menyeru manusia, baik dengan kata-kata, baik dengan tulisan, baik dengan media sosial, ataupun seumpamanya kepada agama Allah Ta'ala. Sesuai ayat yang dibacakan oleh saya di permulaan tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling Allah suka, paling baik disukai oleh Allah Ta'ala, ialah melainkan perkataan yang menyeru manusia pada Allah. Wa qala innani minal muslimin. Dan berkata dan beramal soleh. Selain daripada kita mengajak manusia, kita turut mengamalkan apa yang kita ajak. Kita turut melaksanakan apa yang kita seru. Kita berusaha beramal. Kerana Allah memberikan hidayah pada kita untuk berada dalam Islam. Wa qala innani minal muslimin. Dan berkatalah, kita ni adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita mengambil satu sempena dan munasabah kesesuaian dengan bulan Rejab, jatuh pada 27 Rejab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang kita dengar acap kali setiap tahun. Boleh jadi sebahagian besar daripada kita tak pernah tinggal meraihkan Isra' dan Mi'raj ini. Namanya tidak begitu jauh daripada kita, amat sinonim dengan masyarakat. Malah Isra' dan Mi'raj ini disambut di serata dunia. Saya berkesempatan pergi ke Turki bulan November dan Disember yang lalu, ke persidangan ulama sedunia yang berlangsung di Istanbul. Dan ketetapan persidangan tersebut menyeru seluruh dunia untuk menyambut 27 Rejab sebagai menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana terkandung peristiwa dan Isra' dan Mi'raj ini terkandung peristiwa yang sangat besar. Peristiwa memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami betapa perit dan getirnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mengambil ibrah, pengajaran yang besar di sebalik Isra' dan Mi'raj. Peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menguji dan mencabar keimanan dan akidah umat Islam. Termasuklah menyambut Isra' dan Mi'raj ini adalah untuk mengenang tanggungjawab kita untuk membebaskan Al-Quds. Karena bumi yang telah disebut oleh Allah, Allazi barakna haulah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah telah memuji, mengagungkan satu tanah yang suci dari sisi Allah Ta'ala. Allazi barakna haulah, yakni Palestin. Kalau Palestin saja, tapi Al-Quds ni luas lagi. Al-Quds diguna pakai oleh para ulama di serata dunia menggunakan perkataan Al-Quds. Al-Quds. Kerana tanah sekelilingnya itu sudah memang adanya kependudukan. Tapi kita nak berjuang sampai wujudnya sebuah negara umat Islam, iaitu Palestin yang merdeka. Jadi sambutan 27 Rejab ni bukan kita saja sambut di Nusantara, khususnya di Malaysia, tapi disambut oleh serata dunia di negara umat Islam.
Dia ambil satu ketetapan bersama bahawa kita mesti sambut 27 Rejab ni. Biar apapun orang kata pasal hujah dengan hujah bid'ah dan seumpamanya, kita tolak tepi. Kan? Dia tak boleh pakai dah. Dunia sekarang ni duk guna dah ni 27 Rejab ni. Ambil kesempatan 27 Rejab. Ambil peluang untuk kita berkesempatan dalam bulan Rejab, untuk kita bukan hanya mengenang peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dilakarkan dalam Al-Quran, direkodkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, tapi ialah kerana realiti semasa pada hari ini yang wajib ditanggung oleh umat Islam seluruh dunia, iaitu bumi Palestin yang masih dijajah. Inilah 27 Rejab. Kita sambut bukan hanya kerana peristiwa 1400 tahun yang telah berlaku terdahulu, tapi kita sambut kerana pada hari ini kita kena sambut kerana pada hari ini bumi yang telah didatangi oleh Rasulullah, yang dikunjungi oleh Rasulullah, dibawa oleh Allah Ta'ala peristiwa Isra' Mi'raj itu, dan Rasulullah mengimamkan keseluruhan Nabi dan para Rasul yang kita kenal, yang kita hafal, yang kita belajar, yang kita tahu silsilah hidup mereka, Nabi-Nabi selain Rasulullah SAW. Nabi mengimamkan mereka di Palestin. Kehebatan Nabi SAW. Maka peristiwa ini ataupun sambutan kita pada ini, sambutan yang penting. Bukan cerita 1400 tahun, cerita realiti pada hari ini. Cerita apa yang kita sedang hadapi. Bukan kita nak kenang peristiwa silam, walaupun dalam hidup kita ni memang kena pandang juga ke belakang. Sekali kena pandang belakang macam bawa kereta. Windscreen tu besar. Nak tengok belakang tu cermin kecil je, tapi kena tengok juga belakang. Kiri dan kanan tu kecil je, tapi kena tengok juga kiri kanan. Cermin kanan kiri belakang, tapi sisi kita kena tengok juga. Di belakang pun kena tengok juga, tetapi masa depan kita tu yang paling utama. Tapi tak boleh tinggal daripada tengok belakang sejarah. Tak boleh tinggal daripada kita kena tahu sejarah Nabi kita Muhammad SAW, perjuangan yang hebat. Dan saya yakin serta percaya bahawa kita mampu menceritakannya dengan sendiri, satu persatu, apa yang berlaku pada baginda Nabi SAW. Ada ulama mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada bulan kelima kerasulan Nabi SAW. Tahun kelima kerasulan Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahawa tahun ke-9. Ada yang mengatakan bahawa tahun ke-10. Apapun, majoriti para ulama bersetuju berlaku pada tahun ke-10. Bermakna 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Kerana Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah. Betapa susahnya Nabi berdakwah di Mekah ni. Cukup payah. Sehinggalah sampai ke tahap Nabi SAW dah habis usaha berdakwah orang Mekah. Walaupun Nabi disokong oleh pengikut yang hebat. Sebelum sahaja Nabi nak berlaku Isra' dan Mi'raj, diislamkan Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah. Tahun ke berapa, tahun ke-9 kalau tak silap saya. Di Islam, tahun ke-6 diislamkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Disusuli dengan diislamkan Sayyidina Umar ibn Khattab. 2 orang ni pahlawan Mekah, pahlawan Arab, peluk Islam. Susahnya Nabi SAW ni, akhirnya 2 orang ni peluk Islam, lega Nabi. Rupanya 2 orang ni tak cukup lagi. Mati pula Abu Talib, bapa saudara Rasulullah, yang mempertahankan Nabi, yang sanggup bela Rasulullah. Masyarakat Arab ni dia ada 3 keturunan, 3 Bani. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Makhzum. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim ni ada adik-beradik Nabi SAW. Bani Makhzum pun adik-beradik Nabi. Tapi kepala besar sekali Abu Jahal yang Bani Makhzum.
Bani Hashim, Bani Abdul Talib sanggup pertahan Rasulullah. Dua orang, dua kumpulan, dua susur gala keluarga pun tak mampu mempertahankan Nabi. Sehinggalah Nabi SAW terpaksalah selepas kematian Abu Talib. 3 hari lepas kematian Abu Talib, mati pula Sayyidatina Khadijah. Mati pula Sayyidatina Khadijah. Kan? Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah kematian Khadijah ni digantikan dengan isteri-isteri yang lebih baik?" Maka Nabi kata, "Tak. Khadijah ni tak ada orang yang sama dengan dia. Dia beriman dengan aku sewaktu orang tak beriman dengan aku. Dia percaya kat aku sewaktu orang kata aku ni pembohong. Dia bantu aku dengan keuangan, dengan duit. Dengan kebendaan yang aku perlukan dalam perjuangan." Sayyidatina Khadijah ni bantu juga kebendaan. Rasulullah ni berdakwah ni kena ada benda juga, tuan-tuan. Berdakwah ni dia kena ada agak fulus. Walaupun duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Itu kalam tu sangat-sangat glamour. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Rasulullah dibantu. Rasulullah sebut, "Aku dibantu oleh Khadijah sewaktu orang boikot aku." Khadijah bagi sumbangan, bagi kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah kepada Rasulullah, supaya Rasulullah dapat bergerak, berjuang, berdakwah. Kemudian Rasulullah kata, Khadijah ni dapat mengurniakan aku anak sewaktu orang lain tak boleh bagi ke anak. Isteri lain tak boleh bagi anak. Ni boleh bagi anak. Ini kelebihan yang aku kata Rasulullah. Tidak boleh sama Khadijah dengan isteri lain. Walaupun Rasulullah sayang semua, tapi ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, tak sama, tak lebihkah kami ni? So tak sama. Khadijah dia ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Isteri nombor 1 lah. Nombor 1 bukan segala-galanya, tapi nombor 1. Nombor 1 tu hebat. Walaupun ada 2, ada 3, ada 4, nombor 1 tak hebat. Ini Rasulullah. Maka mati Khadijah, mati Abu Talib. Lepas saja Abu Talib meninggal 3 hari, Khadijah meninggal. Khadijah meninggal. Maka Rasulullah SAW terlalu sedih, sehingga akan digelarkan, disebut dan diberikan nama tahun itu tahun kesedihan Nabi. Bayangkan sedih Nabi, dia tak tahu nak abang macam mana lah. Kita sedih ni taklah sampai fikir pasal umat. Kita sedih ni fikir mungkin pasal sakit kita, pasal keluarga kita, pasal harta kita. Rasulullah sedih fikir pasal umat. Rasulullah sedih fikir pasal Islam. Ni bezanya Rasulullah sedih. Saya nak tanya diri saya pun, saya tanya tuan-tuan jugalah. Kita pernah tak sedih dengan Islam? Pernah tak sedih dengan Islam? Sedih dengan Islam ni maknanya kesian tengok orang Islam yang lalai. Kesian tengok orang Islam yang masih bertelagah, berperang, berbunuh. Kesian tengok orang Islam yang masih jauh dengan Islam. Kesian tengok manusia yang belum menerima Islam. Adakah kita rasa itu? Ini ada pada Rasulullah. Sedihnya Rasulullah ni kerana memikirkan masa depan Islam yang bakal ditinggalkan oleh Nabi SAW bila Nabi diangkat, diwafatkan oleh Allah. Ini yang Rasulullah sedih. Maka dimatikan Abu Talib, dimatikan Sayyidatina Khadijah. Juga pengajaran kepada kita bahawa perjuangan dan dakwah Nabi ni bukan bergantung pada manusia sepenuhnya. Allah ada, jangan bimbang. Ini kita kena tahu. Allah matikan juga orang yang support Nabi ni. Walaupun Abu Talib ni bela Nabi daripada kecil. Daripada kecil dia jaga Rasulullah. Sebagaimana peristiwa dibawa Nabi ke negeri Syam tu. Semua kita tahu. Abu Talib kata ini anak dia. Kalau Abu Talib beritahu kata ini anak saudara dia, mati dah Rasulullah. Bela Rasulullah, pertahankan Nabi. Jaga Nabi sampai di hujung hayat dia. Kemudian pula Khadijah yang peluk Islam bersama dengan Nabi SAW. Orang yang menyejuk hati Nabi, orang yang mententeramkan hati Nabi sewaktu Nabi terima wahyu yang pertama. Orang yang support perjuangan Nabi dalam rumah dan di luar rumah.
Sayyidatina Khadijah. Orang ni Allah ambil juga. Allah nak bagi tahu pada Nabi bahawa jangan bergantung pada manusia, bergantung pada aku. Walaupun ada manusia support kita, ada manusia tolong kita, ada manusia yang bantu kita, tapi bukan sepenuhnya manusia boleh buat segala-galanya untuk kita. Yang boleh buat ialah Allah. Ini Allah nak ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tu kerja Islam ni Allah ada. Kalau kita tak buat kerja Islam ni, Allah buat. Allah pilih orang lain. Kalau kita tak buat kerja Islam, ada orang lain yang Allah pilih. Jangan bimbang. Tapi rugilah kalau kita tak buat kerja Islam. Pasal pahala besar. Pahala yang Allah sediakan, ganjaran yang Allah sediakan, kita tak ambil. Sebagaimana Nabi buat kerja itu kerana Nabi tahu ganjaran bukan hanya tanggungjawab yang Allah letak atas bahu Nabi, tapi Nabi tahu ganjaran yang Allah sediakan buat Nabi dan buat mereka yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu saya mulakan dengan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Saya mulakan dengan ayat, tidak ada perkataan yang paling baik melainkan perkataan yang mengajak manusia pada Allah. Kerja ajak manusia ni kerja kita semua. Kita nak dapat pahala yang Allah janjikan kepada Rasulullah, kita kena sama-sama buat. Kita kena ajak manusia yang lalai, ajak manusia yang cenderung kepada jauh kejahilan. Jauh lagi peranan, tanggungjawab kita. Ramai lagi di luar sana, Masya Allah. Sedih kadang-kadang kita tengok. Kita berusaha sedaya upaya, kerana itulah Allah Ta'ala suruh kita buat. Sebagaimana saya sebut ni, benda yang baik ni kena buat rancang elok. Walaupun kita di pihak yang benar, tapi tetap kena rancang, bersistematik, berstrategi, berorganisasi yang baik untuk membawa kebenaran. Kerana kalau kita tidak rancang dengan baik, kebatilan yang terancang akan mengalahkan kita. Contohnya program hari ini kita sebar, penuh dengan Facebook kita, penuh dengan grup WhatsApp kita. Peringatkan grup WhatsApp kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, rukun tetangga kita, KRT kita. Peringat, terancang. Tidak ni Facebook, WhatsApp kita dah penuh benda fitnah ya. Percaya pula, mudah percaya. Mudah percaya. Tapi perkara yang baik tidak disebarkan. Contoh, perkara yang baik tidak disebarkan. Contoh yang ni pengurusi kata kita, hari ni start pukul subuh, lepas subuh kita pakai blasting sebaran program pada esok malam. From 20-50 orang sebar, semua grup. Cantik ya, tersusun. Penuh di media-media sosial, penuh dengan program yang baik. Ini yang perlu kita buat. Sebab kalau kita tidak rancang perkara yang baik, akan ditewaskan oleh kebatilan. Maka Nabi SAW ketika bersedih, maka inilah tahun yang sesuai Allah Ta'ala menghilangkan kesedihan Nabi. Menandakan bahawa Allah ni tak tinggalkan Nabi bersedih, bersendirian. Walaupun kita dalam perjuangan ni, dalam susah payah berdakwah ni, ada kalanya susah, ada kalanya kita duka cita, ada kalanya sampai tahap hampir putus asa. Nabi SAW hampir putus asa dah. Apabila Nabi pergi ke Taif, 10 hari Nabi berdakwah di Taif. Duduk 10 hari. Bukan duduk sehari. 10 hari Nabi jumpa dengan ketua-ketua kabilah, bani-bani, keturunan-keturunan, puak-puak yang besar-besar di Taif. Ajak mereka kepada Islam. Sebagaimana kisah yang kita tahu, sampai Nabi dihalau keluar daripada Taif dalam keadaan berdarah. Bertakung kasut Rasulullah dengan darah Rasulullah. Walaupun cuba dilindungi oleh Zaid bin Harithah yang mengikut Nabi SAW, Zaid bin Harithah pun luka di kepalanya. Tak terbayanglah macam mana kerja dakwah ni tuan-tuan. Ini menceritakan bahawa kerja dakwah ni Allah Ta'ala janjikan begitu payah. Dia tak senang. Dia bukan mudah. Bukan dihampari dengan permaidani merah, kuning sekalipun. Bukan kerja mudah. Jadi AJK surau masjid nak buat program ni bukan kerja mudah. Fikir macam mana nak bagi orang mai. Macam mana nak suruh orang datang ke surau ni. Orang kata kena buah kambing. Kambing pun tak edit juga.
Panggillah Ustaz Glamour masuk televisyen. Saya ni tak masuk televisyen. Panggil Ustaz televisyen. Mai hari Ustaz televisyen je lah. Hari lain tak mai ke? Mai tu ya. Masalah lah dia mai Ustaz masuk televisyen je. Taklah saya kata salah Ustaz televisyen. Tapi nak ceritanya begitu. Cerita hari ni penuh lah Ustaz masuk televisyen. Esok tak ada juga Raibul Ruyuk. Tunggu Rejab tahun depan pula. Cari Ustaz masuk televisyen. Begitulah. Macam mana nak bagi orang datang? Memang kerja dakwah ni susah. Kerana naluri manusia ni dia menolak dakwah, tuan-tuan. Naluri kita, nafsu kita ni dia tolak dakwah. Tak ada nafsu yang suka dakwah. Nak suka dakwah kena tolak, kena rendahkan nafsu. Rendahkan ego kita. Rendahkan, tundukkan ego kita. Tundukkan nafsu kita yang amarah tu, yang benci, yang ni. Kena tunduk, baru kita mai kuliah. Ni nature nafsu kita ni. Tak ada orang suka kuliah. Duduk macam ni, sejam, kebas pungkok, kebas kaki. Betul macam. Tapi pergi pasak malam, 3 jam tak sedap. Pergi masak malam 3. Tahu pasal apa tuan-tuan? Saya selalu cakap, pasal apa duk benda-benda ibadat ni dia lambat? Pasal benda-benda ibadat ni akhirat. Akhirat kan lama. Dunia ni sat je. Satu hari alam akhirat, 1000 tahun alam dunia. Duduk saat dalam alam akhirat, dalam kuliah macam 1 jam. Duduk 1 jam alam ibadat macam 10 jam alam mainan. Macam tu lah. Kenapa rasa tak sedap? Pasal kita berada di alam akhirat yang panjang. Kita sudah berada di zon, di alam akhirat, habuan akhirat yang lama, yang tidak sama dengan habuan dunia yang singkat. Memang kita akan rasa lama. Tapi orang yang ikhlas dia rasa saya Allah. Esok nak dengar lagi lah. Esok kena datang lagi. Kuliah banyak, program banyak, seronok. Ni orang yang dibukakan oleh Allah pintu dia, hati dia. Maka sebab itu saya sebut tadi, dakwah ni bukan kerja mudah. Nabi yang manusia perfect. Nabi ni sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi kita, siapa yang tak puji Nabi? Beritahu. Semua orang Mekah anggap Nabi ni sweetheart. Orang putih kata, sweetheart ni buah hati. Buah hati orang Mekah. Lahirnya Nabi ni Abu Jahal sembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ada riwayat kata 1000 ekor unta. Banyak, tak heran lah. Kalau 1000 pun. Memang kaya sungguh. Abu Jahal sambut kelahiran Nabi ni 100 ekor unta. Kelahiran Nabi SAW. Setiap kali birthday Nabi sambut. Birthday Nabi sampai sambut. Semua orang Mekah sayang Nabi. Tapi bila Nabi ajak orang kepada Islam, semua orang benci Nabi. Berubah, twist 180 darjah. Daripada orang sayang Nabi, patah, berpaling muka daripada Rasulullah. Kenapa? Manusia benci pada dakwah. Manusia ni dia tak suka dakwah, ajak pada agama, ajak kepada Allah. Ini lumrahnya. Kecuali orang yang Allah Ta'ala bukakan nanti. Maka dakwah ni bukan kerja mudah. Sebagaimana Nabi SAW, manusia yang sempurna itu, Allah Ta'ala uji dia sampai ke tahap yang kita tak terfikir kesusahan yang dialami oleh Rasulullah. Keluar Nabi daripada Taif sampai Nabi menadah tangan ke langit. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku ni mengadu akan kelemahanku, kata Rasulullah. Ashku dha'fata quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala nas. Rasulullah sebut 3 perkara yang utama. Wahai Allah, aku mengadu padamu, wahai Allah. Lemahnya aku ni. Nak ajak orang bukan senang, letih dah, penat. Penat tuan, ajak manusia ni. Penat. Rasulullah mengadu ke Allah. Ashku dha'fata quwwati, aku mengadu akan lemahnya, hilangnya kekuatan aku ni. Habis dah. Orang Mekah tolak aku, pergi ke Taif pun orang tolak, bukan takat tak mau dengar, bukan takat halau, mereka sakitkan aku. Nabi ni sebelum dia dilontar batu, Nabi kata apa kat orang Taif? Nabi kata, kalau hangpa tak terima tak apalah, tapi jangan buat apa-apa kat aku. Nabi sebut begitu. Nabi merayu.
Kalau hampa tak terima ajaran aku, tak apa. Kalau hampa tak mau dengar apa yang aku sebut ni, tak apa, tak usah. Tapi jangan apa-apakan aku, kata Nabi. Tengok-tengok dia buat juga. Baling batu, rejam sampai luka Nabi. Bertakung kasut Rasulullah ni dengan darah. Takung. Begitu sekali. Susah. Nabi kata, ya Allah, aku mengadu akan lemahnya aku. Kan? Wa qillati hilati. Dan betapa sikitnya helahku, aku tak boleh, aku ni tak pandai, kata Rasulullah. Maksudnya dia tak pandai nak helah-helah dia ajak orang Islam. Tak boleh nak kona-kona ajak orang pada Islam. Wa hawani 'ala nas, betapa hinanya aku sewaktu aku ajak orang kepada Islam ni, betapa hinanya manusia lihat aku. Tu Rasulullah mengadu. Memang ajak orang pada Islam jadi hina. Dulu orang sanjung sebagai sweetheart. Bila ajak orang pada Islam, orang hina ni lebih dia teruk daripada binatang. Ni kerja dakwah. Ni kerja dakwah, kerja Nabi. Rupanya Allah Ta'ala nak buat begitu supaya nak beri satu bentuk signal dan isyarat pada kita bahawa inilah habuan buat mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala mengajak manusia. Allah nak bagi pahala atas kesabaran. Pahala sabar ni besar, tuan. Pahala sabar, sebagaimana ustaz-ustaz tuan-tuan dengar kuliah, ustaz sebut sabar. Tuan-tuan guru kita sebut sabar ni satu pahala yang besar, bukan kecil. Sabar dalam mengamalkan Islam, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menolak mungkar. Ni tiga ada bentuk. Ada ulama kata 4 jenis sabar, ada 3 jenis sabar. Sabar nak buat kerja Islam, nak datang ke masjid, kena sabar. Sabar ni menundukkan nafsu kita untuk datang ke masjid. Kalau kita tak sabar untuk melawan nafsu kita yang menegah, yang mengekang kita datang ke masjid, maka kita akan tewas dengan tidak datang masjid. Sabar melawan mungkar. Ini satu perlukan kesabaran juga. Satu perkara yang perlu kita kesabaran. Nak lawan mungkar kena sabar. Kena pujuk nafsu supaya tidak ikut hawa nafsu, yakni kecenderungan nafsu kepada perintah, jauh daripada perintah Allah, pun kena sabar. Yang ketiga, sabar atas musibah. Ni semua jenis-jenis sabar. Hidup ni bukan sabar atas musibah saja. Nak melaksanakan perintah Allah, nak kena sabar. Nak lawan segala hawa nafsu kita pun kena sabar. Maka sepanjang hayat kita ni, setiap masa kita kena lawan dengan kesabaran. Barulah kita dapat tunaikan hak Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW mengadu. Maka Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ittifaq para ulama berlaku pada 27 Rejab. Pergi ke Baitul Maqdis terlebih dahulu, Palestin. Kemudian diperjalankan dengan Mi'raj. Mi'raj ni dilonjakkan. Itu perkataan Mi'raj. Araja ni maknanya Allah Ta'ala lonjakkan Nabi. Kerana nak melepasi orbit ni dia kena lonjak. Betul digunakan perkataan Mi'raj. Mi'raj tu bertepatan dengan saintifik. Sebab itu roket-roket dia nak naik ke langit, dia kena pakai tujahan dia. Tujahan dia. Dia api yang menujah dia ke langit. Maka Allah Ta'ala sebut dalam hadis menggunakan perkataan Mi'raj ini sesuai dengan saintifik yang mengatakan bahawa nak melepasi orbit kena ada satu bentuk tujahan yang boleh melepasi magnet yang menarik sesuatu ke arah bumi. Tu canggihnya kan. Bukan perkataan saja Isra dan Mi'raj ni. Isra perjalanan waktu malam, Mi'raj satu tujahan yang keluar daripada orbit, keluar ke langit yang ketujuh, yang memerlukan satu kekuatan sampai ke langit yang paling hujung sekali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala, kata ulama, pengajaran daripada ini, ulama mengatakan, majoriti ulama kata Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tujuanlah untuk memujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pujuk hati Rasulullah. Itulah, walaupun banyak lagi alasan-alasan yang lain, tapi itu yang menarik untuk kita bincang pada ini. Allah nak pujuk hati Rasulullah. Selepas Rasulullah berhadapan dengan dakwah 10 tahun yang penuh dengan rintangan, termasuklah dalam dakwah Nabi menghadapi boikot. Rupanya sistem boikot ni lama dah
Kan? Lama dah. 3 tahun Rasulullah kena boikot, tuan. Bukan hanya Nabi kena boikot. Semua bangsa, kaum, suku kaum yang menyokong perjuangan Nabi di Mekah diboikot oleh orang Mekah, Quraisy. Kan? Maknanya Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib diboikot. Sampai puak-puak Bani yang lain, antaranya mereka boikot sampai tak nak berkahwin dengan anak-anak keturunan Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Sampai begitu sekali. Bukan hanya tak jual barang. Rupanya sistem, orang kata macam perang sekarang lah, Rusia. Macam mana nak sekat Rusia daripada menyerang? Dia buat sanction. Buat sanction. Sekat bank-bank, tak ada ekspor, tak ada import dengan Rusia. Ni kaedah lama zaman Islam sudah ada dulu. Nak menghalang, nak melemahkan sesuatu. Termasuklah pada waktu itu nak melemahkan Nabi SAW dengan berlakunya sanction terhadap Rasulullah. Dikepung kiri dan kanan, depan dan belakang. Jangan bermuamalah dengan Muhammad. Jangan support perniagaan orang yang sokong Nabi Muhammad. Jangan berkahwin dengan keturunan mereka. Sampai begitu sekali. 3 tahun. Begitu sekali perjuangan Rasulullah. Sehingga Allah Ta'ala memperjalankan Nabi SAW. Memperjalankan Nabi ini semata-mata untuk memberikan kekuatan kepada Rasulullah bahawa pastinya satu hari Islam ni akan bersinar. Walaupun tidak dilihat di zaman Nabi masih hidup. Nabi sempat lihat Islam ni hanya berapa tahun sahaja. Ketika mana Nabi berada di Madinah dan berjaya membuka Madinah, itu pun Madinah tak sempat lagi nak jadi sebuah empire yang besar. Setiap tahun Nabi, ketika mana Nabi perintah Madinah, daripada tahun pertama sampai tahun ke-8, tahun ke-6, ke-7, ke-8 berperang saja. Orang musuh berdengki. Perang tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat perang Ahzab. Silih ganti perang, tak ada nak build, tak ada nak bangunkan Madinah tu. Walaupun berjaya membina sebuah negara, tapi nak bangun melihat satu empire yang dibanggakan, tak boleh nak buat. Buka pula kota Mekah, sempat duduk kota Mekah setahun lebih, Rasulullah wafat. Kemudian Islam lepas itu berterusan menyinar ke seluruh dunia di zaman para sahabat. Sampai ke seluruh dunia. Termasuklah sampai di Nusantara. Ada riwayat kata sampai di Nusantara ni di zaman sahabat dah. Bukan zaman tabi'in, tabi'in, zaman sahabat dah. Ada rekod. Ada sahabat saya buat kajian tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita ni sudah bertapak di Nusantara lebih daripada 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. Mazhab Syafi'i. Bermakna apa? Bermakna kalau mazhab Syafi'i telah sampai di Nusantara lebih daripada 1000 tahun, bermakna Islam sampai sebelum tu lagi. Karena mazhab ni ialah aliran saja. Tapi agama tu sampai awal lagi. Kalau kita boleh katakan, kalau 1000 tahun Syafi'i sudah sampai, bermakna 400-300 tahun tu Islam dah sampai lah. Cuma aliran mazhab dia sampai lebih kurang 1000 tahun. Maknanya Islam tu dah sampai di Nusantara ni lebih awal daripada itu. Baik, itulah ada pendapat mengatakan bahawa sampai Islam di Nusantara bukan zaman tabi'in, zaman sahabat lagi. Baik, itu tak ramai sahabat yang mati, yang kubur di Madinah. Belah ribu ya. Sedangkan waktu Rasulullah berkhutbah di Arafah, di khutbah wada' Rasulullah SAW, ada 150,000 sahabat yang dengar khutbah Rasulullah live, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 150,000 sahabat. Bila saya sebut sahabat, maknanya apa? Ya, makna apa? Kalau 150,000 sahabat yang digelar sahabat, maknanya sahabat ni orang yang melihat Rasulullah. Kalau orang tu tak melihat Rasulullah, tak dipanggil sahabat. Tak boleh dipanggil sahabat. Maknanya hampir 150,000, ada kata 130,000, tak apalah. Tapi 100 lebih tu orang yang sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1,000 lebih. Tapi yang dimakamkan di Baqi' Madinah hanya berbelah ribu sahaja. Habis serta dunia pergi menyebarkan Islam. Serta dunia pergi ke pelosok dunia mempertahankan Islam. Tak duduk dalam kampung, duduk dalam rumah saja. Orang lelaki tak utamanya. Orang lelaki ni saya sebut kepada orang ramai, orang lelaki ni nak syurga, dia kena keluar rumah. Kalau duduk dalam rumah tak dapat syurga.
Bukan saya kata masuk neraka, lambat sikit masuk syurga. Kan? Orang lelaki ni dia dapat syurga kena keluar rumah, kena pergi cari nafkah, kena pergi berjihad, kena mencari ilmu, kena tolong orang, kena mempertahankan Islam, kena menyebarkan Islam. Ni pahala lelaki di luar rumah. Pahala wanita dalam rumah. Bukan tak boleh dia keluar rumah, tapi pahalanya banyak dalam rumah. Laki pula pahalanya di luar rumah. Patutnya laki ramai, kerana dia mereka kena datang. Pahala mereka di luar daripada rumah mereka, di surau, di masjid, di jalan, di pejabat, di kalangan manusia. Ini pahala yang wajib dikejar oleh golongan lelaki, bukan duduk di rumah. Ini kita kena ajak anak-anak menantu kita sikit. Anak menantu kita ni kita kena ajak mari. Kalaulah hari weekdays sibuk dalam kerja, ambil hari Sabtu Ahad mari masjid. Sabtu Ahad subuh mari dengar kuliah. Bantu surau, hampas sejadah, hampa makanan, sumbang duit bagi orang buka puasa, sumbang duit bagi orang buka makan pagi selepas kuliah. Ini pahala-pahala bagi orang lelaki di luar rumah. Jangan duduk di rumah. Saya ingat saya pergi Aceh. Kita pun budaya kita lebih kurang Aceh lah. Saya pergi ke Aceh, dibawa ziarah rumah-rumah lama Aceh. Lebih kurang sama ya budaya mereka. Cuma saya dapat maklumat kat situ. Saya pergi ziarah rumah lama Aceh. Jadi turis guide tu dia bawa. Dia kata, ini ruang rumah ni, di rumah dia panjang macam tu. Ni kawasan ni tempat ruang tamu, ini tempat orang solat. Ini masuk ni bilik suami isteri. Sini bilik anak perempuan. Kemudian dapur. Kami pun tanya, mana bilik anak lelaki? Kami ni pancung lah. Tanya turis guide, mana bilik lelaki? Dia kata, orang dulu anak lelaki tidak tidur di rumah, dia kata. Semua tidur di masjid. Tidur di surau. Dulu kata. Mungkin budaya kita sama aja. Anak lelaki tidak tidur di rumah, tidak ada ruang mereka di rumah. Tidak tidur di rumah. Tidur di masjid, tidur di surau. Begitu sekali. Budaya walaupun mungkin dah hilang di zaman ini, tapi nak cerita di zaman kita, orang Melayu kita dulu memang hebat. Membina generasi yang cukup hebat. Sampai tidak ada ruang bilik untuk anak lelaki. Ini terperak dalam bilik anak lelaki kita. tak ada lah di sini. Tak ada ruang bilik untuk anak lelaki. Sekarang ni orang buat rumah, mesti ada rumah lelaki. Memang betul lah sunnah ni, bilik lelaki ada, bilik perempuan ada. Tapi kalau buat bilik, duduk dalam bilik, dia tak keluar tadi pula apa. Ambil tak ada bilik bagus. Zaman sekarang kita pula kalau tak ada bilik, anak lepak keluar rumah pula. Masalah sosial. Itu bukan isunya. Isunya ialah, poin saya, bagaimana kita nak ajar masyarakat bahawa lelaki ni pahalanya di luar rumah. Mencari nafkah, bekerja, menuntut ilmu, bermanfaat kepada manusia, berjuang di jalan Allah. Ini pahala-pahala orang lelaki kena rebut. Dan wanita pula pahala mereka dalam rumah. Ini yang kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dua perkara yang saya suka mengambil pengajaran yang sangat menarik, sinonim pada hari ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, ketika dalam perjalanan itu Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Mencium bau yang sangat wangi. Azan.
La ilaha illallah. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Jibril sebagai pengiring Rasulullah. Jibril ini dia iring Rasulullah ketika mana Rasulullah menunggang buraq. Sebagaimana kita maklumlah. Maka jawab Jibril, itulah wangian daripada masyitah. Masyitah. Kenapa begitu? Dirujuk sejarah masyitah, orang yang istiqamah. Itu orang yang mempertahankan akidahnya, prinsipnya. Walaupun diancam dan dibunuh dengan api yang marak yang dinyalakan oleh Fir'aun ketika mana masyitah itu, masyitah ni tukang sikat rambut. Nama asal perkataan masyitah ni tukang sikat. Tukang sikat rambut perempuan. Tukang sikat kepada anak-anak Fir'aun. Maka ketika mana dia sikat rambut anak-anak Fir'aun ni, jatuh sikat, terkejut dia sampai menyebut perkataan Bismillah. Maknanya Bismillah itu sudah wujud di zaman itu. Difahami oleh Fir'aun. Difahami oleh Fir'aun. Kalimat Bismillah ni begitu hebat. Itu melazimi Bismillah dalam hidup kita ni. Banyak kan melazimi Bismillah. Pakai pakaian, masuk kenderaan, keluar rumah, masuk rumah, Bismillah. Terutamanya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allah, kalimat Bismillah ni besar. Maka dengan sebab Fir'aun mendengar perkataan itu, diseksanya, dibunuhnya masyitah hanya dengan perkataan Bismillah. Dan diminta oleh Fir'aun sebelum dibakar, memulakan dengan bakarkan anak dia terlebih dahulu. Kalau kita bakar kita rela bunuh anak kita, jangan. Ni tak pandainya Fir'aun ni, pandai buat jahat. Bukan bakar mak lu, bakar anak lu. Itu cara nak bagi lemahkan orang. Kita ni dengan RM50 lemah dah. Dengan sikit ni habuan dunia ni lemah dah. Cayak habis semua. Gadai prinsip habis. Londeh habis pakaian. Habis semuanya. Bukan cakap melonggarkan Islam, melondehkan Islam. Itu bagaimana istiqamah. Istiqamah dia. Tidak dibakar masyitah terlebih dahulu, dibakar anak-anak dia dulu. Nak tengok bagaimana kekuatan seorang ibu, seorang yang berprinsip. Kalau kita, ialah kita mana-mana ibu ayah pun, jangan sakitkan anak, sakit kita tak apa. Tapi, ialah kita sanggup. Tapi bagaimana kalau disakitkan anak, diseksa anak depan kita? Untuk kita menukarkan penderian dan seumpama dengannya. Ini sudah tentulah akan mencairkan manusia. Melemahkan manusia. Maka masyitah ni tetap dengan penderian dia. Maka dengan sebab menetapkan penderian itulah dimasukkan istiqamah. Karena istiqamah itulah maksud menetap penderian. Jadi kita ni kena istiqamah. Istiqamah ni dituntut dalam hidup kita. Tuntut dalam amalan kita. Tuntut dalam kerja buat kita. Dan bagaimana nak istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallah, bermula dengan mempasakkan akidah terlebih dahulu. Allah sebut alladzina qalu rabbunallah, mereka yang berkata kami, Tuhan kami ialah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Nak istiqamah ni kena pasak kuat akidah kita. Akidah kena kuat. Ni punca dia. Jadi anak-anak kita ni, masyarakat kita nak ajak istiqamah, nak ajak dakwah orang, kita mulakan dengan akidah. Kita dalam mengajak masyarakat, kita jangan mula dengan amalan-amal dulu. Orang yang tinggal Islam, orang yang jauh dengan Islam, orang yang baru memula hidup dia dengan Islam, jangan disuruh buat benda-benda yang wajib luar agama. Pasak akidah dulu. Ini mula-mula dia masuk Islam, mula-mula nak berjinak dengan Islam, kita suruh semayang apa? Semayang qiyamul lail, buat tahajud tengah malam dah. Tinggal taubat dah. Tahajud tengah malam paksa dia dah. Kawan tu baru nak kenal 5 waktu, suruh dia semayang tahajud dah. Tak kena. Sebab itu jangan, bukan itu kaedah dalam dakwah.
Kaedah dalam dakwah ni memula dengan akidah, kemudian dimulakan dengan yang wajib, kemudian disusuli dengan wajib, yang ringan-ringan dahulu. Bukan yang dibuat yang sunat-sunat terlebih dahulu. Saya pernah berdialog dengan ada seorang sepasang ibu dan ayah yang tinggal di New Zealand. Dia balik tergesa-gesa daripada New Zealand meminta pertolongan saya. Kenapa? Dia kata, kami ni ada masalah. Anak kami ni dah 17 tahun. 2 bulan lagi anak kami akan mencecah 18 tahun. Bila mana anak kami mencecah umur 18 tahun, mengikut undang-undang New Zealand, kami tak berhak sentuh anak kami lagi. Termasuklah hak dia nak menukar agama. Hak dia nak beragama apapun. Kalau ibu dan ayah itu menyentuh tentang perihal agama anak itu sewaktu anak itu sudah berusia 18 tahun, bermakna ibu dan ayah boleh didakwa di court. Jadi dia segera akan bawa balik anak dia ke Malaysia, kerana anak dia ni ada cenderung untuk menukar kepada Kristian kerana berkawan dengan lelaki Kristian. Jadi bawa balik Malaysia. Lalu kita pun nak menyelesaikan masalah, kita kena tahu dah root cause dia apa. Kita sembang, tanya. Saya adalah 2-3 orang handle kes ni. Tanya dia sembang-sembang. Kita nak tahu pasal apa punca anak ni jadi gini. Mak dia ni orang yang pegang agama, mengajar Quran di masjid di New Zealand. Mengajar agama, ustazah lah bahasa kita ni. Mengajar Quran, didik masyarakat dengan ilmu agama. Tapi anak dia nak menukar agama kepada Kristian. Dia sangat-sangat malu dan dia heran kenapa tak berjaya didik anak dia sebagai orang lain. Anak orang lain yang dia berjaya didik sampai dia boleh bina masjid tu boleh hidup di New Zealand dengan sebab dia buat pengajian Quran dan sebagainya. Dia mengadulah. Jadi kita pun tanya. Rupanya ibu ni dia suka tekan anak dia buat sembahyang sunat tengah malam. Itu punca dia. Kami buat conclusion, bukan kami sahaja buat. Rupanya ada satu level manusia yang baru nak berjinak agama, jangan tekan benda-benda sunat. Ambil yang wajib saja dulu. Dakwah ni dia tak boleh tekan benda-benda yang sunat dulu. Dakwah ni ambil yang wajib dulu. Jangan duk paksa benda-benda sunat yang memayahkan mereka, yang mereka rasa terbeban. Walaupun mereka ni Islam dah, tapi mereka beban dengan Islam. Dengan sebab benda yang sunat, yang sebenarnya benda itu voluntarily saja. Kalau dibuat, dapat pahala. Tak dibuat, tidak berdosa. Sepatutnya tekan yang wajib saja, memadai dah bagi nak. Jadi anak ni dia kecewa, dia rasa berat, dia terbeban, menyebabkan dia fed up dengan agama, maka dia tinggal Islam. Itu dia punca dia. Jadi kami bagi nasihat pada ibu ni. Sebulan lepas itu, dikatakan hampir selesai masalah. Hampir selesai masalah. Taklah kata-kata masalah sepenuhnya habis, tapi hampir selesai. Kerana kita dapat mengenal pasti puncanya apa. Puncanya ialah cara kita berdakwah ni kadang-kadang memberatkan orang. Dakwah ni tak boleh beratkan orang. Ajak orang istiqamah, tapi bermula istiqamah yang wajib terlebih dahulu. Bukan istiqamah yang sunat, didahulukan yang wajib. Ataupun mengistiqamahkan yang sunat yang berlebihan, dalam keadaan yang wajib pun belum terlalu tersempurna dengan sebaik mungkin. 5 waktu pun belum terjaga, bagaimana nak dipaksa yang sunat dibuatnya berlebih-lebihan. Jadi sebab itulah ramai orang tidak boleh istiqamah. Itu salah satu punca. Kita ni istiqamah ni penting. Sebab itulah dalam kaedah istiqamah Nabi SAW mengajar kepada kita, sedikit itu lebih baik istiqamah daripada banyak dan tidak beristiqamah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu beristiqamah walaupun ia sedikit. Sedikit. Jadi kita ambil pengajaran bahawa istiqamah ni besar di sisi Allah. Sampai wangian masyitah itu bukan kerana dia korban kematiannya, kerana konsep istiqamah itu. Konsep istiqamah itu. Bukan kerana peristiwa, walaupun peristiwa sanggup korbankan diri dan anaknya kerana mempertahankan Islam, tapi di sebalik pengorbanan itu apa maksudnya? Ialah istiqamah, pendirian dengan Islam, dengan agama Allah. Itu nilai yang besar. Maka kita kena istiqamah. Buat yang mampu kita buat, tapi kita istiqamah apa yang kita buat. Ini yang paling utama sekali. Maknanya committed, berterusan
Kan? Jangan sampai kita buat di luar kemampuan kita, kita buat apa yang kita mampu, tetapi dia sangat besar di sisi Allah kerana ia beristiqamah dengan apa yang dia buat. Lebih-lebih lagi istiqamah dengan akidah Islam di waktu zaman fitnah ini. Zaman fitnah, kita berada zaman fitnah, zaman menguji iman kita, zaman menguji prinsip, zaman menguji akidah kita, yang mudah digoncang, digoyahkan, malah boleh dilondeh, dilucutkan akidah kita pada waktu ni di zaman dia. Tengok kisah 3 anak yang nak tukar agama. Boleh lucut macam tu ya. Boleh macam tu ya. Habis, cabut itu lah. Isyihar bukan Islam, selesai. Jadi begitu sekali di zaman kita ni. Zaman yang mudah lucut akidah Islam. Walaupun mungkin tidak ada kehendak 3 anak beranak tu, tapi begitu sekali mudah dilucut akidah Islam. Mudah. Ada satu kajian dibuat. Saya ada hadir satu pembentangan rasmi di pihak kerajaan. Dibentangkan oleh IKIM. Yang IKIM tu kerajaan memperuntukkan sejumlah duit kepada sekumpulan profesor universiti untuk buat kajian tentang kecenderungan pegangan orang Islam, khasnya anak-anak dan belia Melayu di kawasan bandar sekitar Lembah Kelang. Di Melawati, Bangsa, Taling Jaya, Kampung Baru, ini kawasan-kawasan orang Melayu, Lembah Kelang, dibuat kajian tentang kecenderungan agama. Mengejutkan kajian tersebut. Saya sebutlah doktor-doktor profesor mana yang terlibat. Tapi kajian itu kajian rasmi di pihak kerajaan. Dibentangkan dalam satu persidangan meja bulat tentang dia panggil persidangan meja bulat ancaman akidah kebangsaan. Tu dia punya national, dia punya nama besar persidangan tersebutlah. Dia panggil persidangan meja bulat ancaman akidah kebangsaan. Dibentang oleh cendekiawan profesor universiti kepada anak-anak Melayu, di kalangan anak Melayu yang duduk di kawasan Lembah Kelang, di bandar-bandar utama seperti mana saya sebut ni lah, Melawati, Bangsa, Taling Jaya, Kampung Baru dan sebagainya lah, kawasan-kawasan di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ni. Shah Alam, Bangi, 20 ke 30% orang anak Melayu ni ada 3 keputusan dibuat. 20 ke 35% anak Melayu ni dia merasakan bahawa agama apapun semuanya sama saja. Itu satu keputusan dibuat. 20 ke 35% yang kedua pula, anak-anak Melayu Islam ni mengatakan bahawa mereka boleh berkahwin dengan wanita ataupun pasangan hidup yang beragama lain. Dia. Dan 20 ke 35% mengatakan bahawa kalau andai mereka diberi peluang dan tidak ada undang-undang yang menghalang mereka untuk menukar agama, mereka boleh menukar agama. Dibentang di hadapan Menteri Agama pada waktu itu. Dia mengejutkan semua keputusan tersebut. Ini anak-anak Melayu di sekitar Lembah Kelang. Anak-anak kita yang ada di Lembah Kelang. Sebahagiannya. Mengejutkan. Jadi ini zaman fitnah, zaman mencabar yang kita kena jaga anak-anak kita. Kena pelihara akidah mereka istiqamah sampai mati. Jaga Islam. Inilah benteng terakhir kita. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah kita ni, ahli maksiat tidak keluar agama. Macam mana pun dia penzina, macam mana pun dia minum arak, perompak, berjudi, dia tidak keluar Islam. Dia hanya berdosa besar saja. Ini pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita melihat anak-anak kita yang anak-anak muda dan sebagainya buat dosa ni, kita tak boleh anggap mereka keluar beragama. Mereka hanya pendosa yang kita kena ajak mereka balik kepada jalan. Mereka masih Islam. Mereka masih Islam. Sebab apa? Sebab dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan benteng terakhir syurga ialah akidah. Kalau berdosa pun dicelup azab dalam api neraka, tapi akhirnya masuk ke syurga kerana Islam. Baik, itu dalam hadis Nabi SAW ada menyebut tentang halawatul iman, kemanisan iman walaupun sebesar zarrah. Sebesar zarrah, halawatul iman, kemanisan iman ni ada.
Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang ada 3 perkara, dia akan merasa kemanisan iman. Pertama, mengasihi Allah dan Rasulnya. Kasih Allah dan Rasul. Kan? Kasih Allah dan Rasul. Orang Islam kita ni, Melayu kita ni, semua sayang Allah Rasul. Sebab tu jiwa sayang kepada agama ni ada. Walaupun dia mati di atas meja arak sekalipun, tapi dia pesan anak menantu dia baca tahlil 30 hari 30 malam untuk dia. Pasal apa? Pasal dia masih sayang Allah dan Rasul. Dia hanya pendosa saja. Sebab dia masih ada zarah iman. Iman ni sebesar zarah Allah kira, tuan-tuan. Orang tu hujung sepanjang hayatnya kafir, sebelum mati satu saat dia memeluk syahadah Islam. Sebab itu Rasulullah minta Abu Talib, hang sebut la ilaha illallah. Kalau hang sebut, selamat hang esok boleh jadi pertahankan hang dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Kalau dia mati sebelum dengan menyebut la ilaha illallah, Islam. Zarah ya, cukup. Islam ni ambil kira, iman ni sebesar zarah. Sebesar zarah pun ambil. Ambil kira. Selamat esok di akhirat. Jadi kita ni, anak-anak kita ni, selamatkan mereka. Mereka ada sikit. Ada itu. Mereka tak keluar daripada agama walaupun mereka adalah pendosa-pendosa ahli maksiat sekalipun. Kita pun berdosa juga. Tapi kita kembali bertaubat. Kita nak ajak mereka bertaubat. Kerana Islam tu ada. Balik pada pangkal jalan saja. Ini yang kita nak selamat masyarakat kita. Sebab itu dakwah kita pada hari ini bukan dakwah memecah belah, menjauhkan orang dengan Islam. Berdakwah mengajak orang pada Islam. Yang tak faham, yang tak semayang banyak lagi. Yang jauh dengan masjid banyak lagi. Hak duduk dalam masjid ni jangan duduk pergi pecah. Jangan duduk pergi pecah. Hak nak tahlil, hak tak nak tahlil, sudah. Mayang semua menghadap Allah yang sama. Menghadap Allah sama. Ini sampai nak berperang, tahlil dengan tak tahlil. Baca Facebook, penat kita baca. Letih baca dalam Facebook, kesian tengok. Hak ni kata Allah istiwa di aras, jangan takwil. Hak ni kata kita takwil, kita serah pada maksud Allah. Perang sampai nak perang dah. Tinggal sikit lagi je. Islam ni tak boleh lagi berpecah dah. Yang hak setuju istiwa, yang tak setuju istiwa. Maksudnya, takwilnya. Yang setuju tahlil, yang tak setuju, semuanya mari semayang. Orang jenis semayang. Banyak lagi hak tu tak semayang. Tak semayang banyak lagi. Ini dakwah kita ramai lagi. Baru kurang 10% saja yang mari semayang. Ada 90% lagi yang tidak semayang, yang tidak dekat dengan Islam, yang jahil dengan Islam. Ini dakwah kita ni jauh lagi yang perlu kita kena fahamkan masyarakat. Maka yang pentingnya ialah istiqamah. Itu yang pertama dalam peristiwa. Yang keduanya, sebagai penutup, Nabi SAW dipertontonkan, selain daripada Nabi mencium wangi, Nabi dipertontonkan satu gambaran kumpulan manusia yang bercucuk tanam. Lalu mereka meletakkan benih di atas tanah. Sejurus sahaja mereka meletakkan benih di atas tanah, tumbuh pohon dan keluarnya dahan-dahan dan ranting-ranting sambil mengeluarkan buah dengan begitu pantas. Maka mengejutkan Rasulullah SAW. Sekumpulan manusia yang mendapat habuan yang hebat sebegitu. Tanam pokok, letak benih saja, naik pokok, naik dahan, naik ranting, keluar buah terus. Petik buah, tanam letak, begitu sekali dapat. Maka Nabi SAW bertanya pada Jibril, apa dia habuan kumpulan manusia sedemikian rupa? Maka Jibril kata, itulah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad ni jangan disempitkan maksud dengan angkat senjata. Berjihad ni ialah untuk dengan maksud selama mana kerja buat kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah Ta'ala yang kita cinta. Itu maksud jihad yang betul. Kalau kita kata angkat senjata, itu tak tepat. Bukan kata salah, tidak tepat. Angkat senjata tu bila perlu. Bukan semua. Sama mana kerja buat kita ni menegakkan agama Allah Ta'ala, meninggikan agama Allah, itulah jihad. Itulah jihad. Jadi kita jangan lepaskan habuan ini. Habuan jihad ni. Buat kerja ni sama-sama kita ni bukan letak kat ustaz saja.
Bukan letak pada tuan guru saja, bukan letak pada orang alim saja, bukan letak pada ustaz, pada imam, pada bilal, pada orang masjid surau. Kita semua kena buat kerja menyumbang kepada menegakkan agama Allah. Semua sudut, baik tulisan, baik harta kita, baik percakapan kita, baik seruan kita, baik di surau, baik di masjid, baik di pejabat, baik di mana sahaja, mesti ada sumbangan. Aku buat ni supaya agama Allah tegak. Agama Allah ni, agama Allah ni dimuliakan, diletakkan tempat yang sepatutnya. Maka sumbangan kita itu sebenarnya itulah habuan yang Allah Ta'ala sediakan. Allah pertontonkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi sangatlah kalau kita ambil peluang ni. Kita buat tu jihad ni disebut oleh ulama buat dengan kemampuan masing-masing. Buat dengan kemampuan. Ada yang cakap, ada yang cara menulis. Ada yang boleh dengan orang dekat, orang yang hampir dengan kita, orang yang hampir kita, orang yang jauh dengan kita. Sekarang ni semua orang mampu untuk menyumbang kepada menegakkan agama Allah. Mampu buat. Salah satu cara dia adalah dengan handphone. Handphone kita ni boleh manfaat yang sangat-sangat besar di zaman kita ni. Sayangnya orang kita ni dia terlalu guna handphone pada jalan yang salah banyak. Sepatutnya boleh manfaatkan handphone ni pada jalan yang betul, jalan yang pahala yang sangat besar insya-Allah. Saya tiap hari ni jangan miss untuk kita sampai mesej Islam. Bukan tengok makan saja, bukan tak boleh. Bukan tengok mancing saja, hak suka mancing pun mancing saja. Tak boleh mancing, tapi mancing ada mesej. Makan, menu, masak ada mesej Islam. Kerja buat kita ada mesej Islam. Ajak orang buat baik. Semua ni ialah untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Buat dengan kemampuan masing-masing. Pahala. Maka pahala itulah Allah Ta'ala berikan kepada kumpulan manusia yang dipertontonkan kepada Nabi SAW sampai Nabi kagum. Nabi tanya, kenapa mereka ini? Kata Jibril, itulah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi inilah. Dan kemuncaknya sebagaimana maklum, Nabi SAW menerima salat. Kita berada dalam bulan Isra Mi'raj ni bulan salat. Kerajaan mengisytiharkan bulan Rejab, bulan salat. Jadi Yadim pun mengisytiharkan bulan Rejab ni bulan salat. Malah dianjurkan apa? Dianjurkan satu program di peringkat Yadim. Nanti saya forwardkan kepada Ustaz Fauzi. Ada satu program di peringkat Yadim. Program apa? Program projek subuh 12K. Projek subuh 12K. Apa dia projek subuh 12K ni? Iaitu projek menggalakkan masyarakat untuk salat subuh berjamaah. Dan kenapa 12K? Kerana kita nak mencapai satu kumpulan manusia yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Nabi kata, khairus sahabah arba'ah. Wa khairul saraya arba'atu mi'ah. Wa khairul juyus arba'atu alaf. Walan yughlab isna ashara alf minal ummah atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata sebaik-baik sahabat ada 4 orang. Sebaik-baik pelatun ada 400 orang. Sebaik-baik satu bala tentera ada 4,000 orang. Dan umat Islam yang menepati ciri-cirinya tidak akan dikalahkan dengan jumlah mereka 12,000 orang. Nabi sebut. Nabi kata orang Islam ni kalau ada 12,000 orang yang menepati ciri-cirinya, yang bagus, jaga sembahyang, jaga agama, 12,000 ni tidak akan boleh dikalahkan mana-mana musuh. Nabi SAW sebut hadis riwayat Muslim. Maka kita ambil jumlah 12K, 12,000. Jadi projek subuh ni ada 3 kategori. Satu, salat subuh 7 hari berturut-turut. Siapa boleh buat? 7 hari berturut-turut. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak apalah. Bulan lain tak boleh nak buat pulun 7 hari ni, latih diri. Ini sebagai latihan. Anak-anak muda kita suruh sembahyang subuh berjamaah 7 hari berturut-turut. Cuba buat tengok. Yang keduanya, salat subuh setiap Jumaat selama sebulan. 4 minggu kali 4 kali Jumaat. Setiap hari Jumaat sembahyang subuh Jumaat 4 kali sebulan. Kerana sembahyang kelebihan sembahyang subuh seumpama bangun sepenuh malam. Siapa sembahyang subuh berjamaah macam pahala dia bangun qiyam mulai sepanjang malam.
Pula dia sembahyang hari Jumaat, lagi pahala ganda. Itu yang kedua. Kategori ketiga, ini kategori yang paling canggih. Apa dia? Iaitu sembahyang subuh 40 hari berturut-turut. Pilihlah mana satu. Anak muda, orang nak baru biasa, ambil 7 hari. Ada pertengahan sikit, ambil yang hari Jumaat. Kerana hari lain dia dah biasa dah. Hari Jumaat pula sebulan. Yang terbaik, yang susah sikit, 40 hari berturut. Kerana ada hadis menyebut, siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut, akan terlindung daripada sifat orang munafik. Selamat daripada munafik. Maka nanti saya forward. Jadi ikut program tu. Bermula dah semalam. Mula dah start dah semalam. Jadi saya forward. Nanti borang tu dia Google Form saja. Google Form tu tujuannya untuk kita rekod diri kita. Bukan nak tunjuk ke orang. Sebab dia benda latih ni kita kena rekod. Kita rekod. Hari ni kita semayang surau mana, nama apa, surau apa, nama mana, nama apa surau. Kita kemudian kita suruh dia copy paste lagi lebih baik. Google Map peta di mana surau dia mayang, tak boleh tu copy paste. Itu kena anak-anak muda kita tahu lah. Awal-awal lama tak apa borang pula ni, aku tak hati nak isi mayang subuh betul dah. Tak apa, ni anak muda kita. Jadi ada borang dia. Jadi borang tu untuk pantau diri. Kita hari ni kita daftar, ini kita pantau diri. Jadi 7 hari berturut ataupun setiap Jumaat dalam sebulan 4 kali ataupun 40 hari berturut-turut. Jadi latih diri. InsyaAllah kalau tuan-tuan masuk, kita boleh catat rekod Guinness rekod. Guinness rekod lah, tak maulah Guinness rekod. Arak pula. Malaysia Book Record. Na'udzubillah. Malaysia Book Record. Iaitu 12K capai orang sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah. Jadi itulah kerana hadis Rasulullah tadi. Jadi kalau kita didik anak kita, ni didik ni, sembahyang ni memang, sembahyang ni penyelesai masalah, tuan-tuan. InsyaAllah penyelesai masalah. Jadi kita kempenkan anak-anak kita ni, anak muda kita kempenkan benda ni. Latih diri. Make sure 7 hari boleh buat. Kalau dah capai 7 hari, cuba buat pula Jumaat 4 kali. Kalau dah capai Jumaat 4 kali, terus pula buat lagi 40 hari pula betul. Dia kena latih. Benda ni dia kena latih. Sebab dia adalah memerlukan kesabaran untuk kita capai satu-satu kejayaan. Wallahu alam. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Saya diberi peluang sampai 9 suku, saya habis sebelum 10, kira okey lah. Wallahu alam. Mudah-mudahan tuan-tuan dikurniakan manfaat dan juga kepada saya juga, dan mengucap terima kasih bagi pihak saya atas jemputan untuk kehadiran kali pertama ke surau Wangsa Melawati ini. Mudah-mudahan insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.